Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan sekarang ini kita ingin bawakan secara praktikalnya untuk kita mengetahui berkenaan dengan kondisi kenderaan dan bagaimana kebocoran gas itu boleh berlaku daripada bahagian exhaust kenderaan itu. Dan bersama dengan saya pada ketika ini adalah pakar pemanduan iaitu Encik Ahmad Suhaimi Abdullah yang sudi bersama kita di Seri Pentas Perkarangan pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama kami. Segak bergaya orangnya. Mungkin sedikit pengenalan lah berkaitan dengan apa yang perlu kita tahu kepada kondisi kenderaan untuk mengelakkan daripada berlakunya kebocoran gas karbon monoksida itu. Okey, untuk penerangan experience yang pernah saya lalui lah. Kereta ni terbagi kepada dua kategori, kereta lama dan kereta baru. Okey, kereta lama dia tak ada catalytic converter dia bagi. Catalytic converter. Ya, catalytic converter tu adalah satu sistem dia analyze dulu, kemudian baru dia keluar dia punya exhaust dengan setelah dicuci lah kononnya. Tapi yang lama punya tak ada, daripada manifold dia akan terus pergi ke silencer, ada 2-3 silencer. Jadi benda tu akan terus keluar. Kalau statik, benda tu akan bergelombang di situ saja, segala asap bergelombang di situ saja. Tapi kalau macam kita on the move, asap tu akan tinggal ke belakang pasal kita dah move. Bila kita berhenti duduk, buka aircon dan sebagainya, tertutup, kemungkinan ada kebocoran. Di manakah kebocoran tu? Saya akan tunjuk. Okey, baik. Itu dengan penerangan lebih jelas lah. So kita kena buka kat mana dulu? Depan ni lah ya. Buka depan. Ya. Okey. Maklumlah kita mencari tempat ni. Okey, ini dikategorikan sebagai yang baru atau yang lama? Ya, ini consider yang baru. Okey. Yang baru pasal apa? This model dia ada catalytic converter. Okey. Tapi benda ni, catalytic converter ni telah dibuang. Telah dibuang? Dibuang. Kenapa dibuang? Pasal apa? Pengetahuannya dia orang nak Okey, silakan. Nak laju. Bila catalytic converter ni ada satu sistem di mana ini dipanggil exhaust. Okey? Nampak tak exhaust? Okey, itu exhaust. Di bahagian itu. Okey, itu exhaust. Ni exhaust. Di bawah exhaust tu dia ada catalytic converter. Jadi sepatutnya. Okey. Tapi catalytic converter ni sudah tak ada disebabkan kereta ni sudah dimodify dengan apa dia panggil extractor. Okey. Nak kelajuan lah kononnya. Okey, itu sepatutnya tidak dibenarkan. Itu terpulang pada owner. Okey. Kita tak boleh nak restrict ke, kita tak boleh. Pasal itu terpulang to the owner. Okey, itu hanya bahagian tambahan saja. Kalau Lepas ada lebih bagus lah sepatutnya. Ada lebih bagus. Betul, di bawah tu ada catalytic converter. Okey. Correct connection daripada sini, bawah ada catalytic converter. Catalytic converter tu akan pergi ke silencer. Terpulang pula kereta tu. Silencer ada berapa? Ada 1 ke 2 ke 3 ke. Tapi kalau nak dikatakan ada setengah-setengah tu, pemandu ni dia buang tinggal satu silencer saja supaya lebih kelajuan juga. Kelajuan berbunyi dia. Bunyinya jadi juga. Bunyi yang power punya kereta nak lebih power. Nak pom macam tu. Bunyi. Okey. Jadi benda ni boleh berlaku disebabkan apa? Pasal apa? Modification maybe atau kebocoran. Okey. Kebocoran bukan kita kata di sini ke mana-mana pun boleh bocor. Okey. Tidak semestinya di bahagian exhaust. Bahagian exhaust. Pasal apa? The system after kita punya enjin dah start, dia ada mixture of fuel dengan angin akan meletup di dalam enjin. Dia panggil in the combustion chamber. Dia akan producekan untuk lonjakan. Jadi dari situlah yang mixture tu akan keluar. Okey. Jadi catalytic converter ni membantu. Kalau tak ada catalytic converter, kemungkinan tidak membantu. Okey. Ini telah diubah suai. Tiada catalytic converter tersebut. Sebagai orang pengguna jalan raya, pemandu, ialah tak semua mempunyai pengetahuan yang hebat seperti Tuan Suhaimi. Bagaimana sebenarnya kita nak mengesan bahawa telah berlaku kebocoran? Sebab kadang-kadang ianya kita tak boleh bau. Ada warna kan. Macam mana? Okey, nombor satu, kita punya sistem kereta ni kita kena jaga. Sini dipanggil firewall. Semua sini ni firewall. Firewall ni penuh dengan lubang-lubang yang ada. Okey. Pasal apa? Di sini ada aircon pipe di sini, semua sini. Kemungkinan bocor tu masuk melalui sini. Okey. Jadi kita jarang perhati yang kawasan-kawasan ini. Jarang. Saya pun jarang. Okey. Jadi kita kena melihat. Sekali-sekali bila kita buka enjin, tengok ada tak. Kadang-kadang kita tengok bau saja, tapi benda tu tak nampak lah. Betul. Kadang-kadang bila benda tu masuk dalam, kita akan rasa pening kepala sikit. Kenapa? Benda tu dah masuk ke dalam. Okey. So firewall kita dah tengok. Kita check dulu. Okey. Itu tujuannya kita kena check. Bila ini benda ni lama-lama dia akan dia punya example dia punya rubber, dia punya apa sekiannya akan ini. Okey. Dan bocor kemungkinan
Di tengah-tengah silencer dalam dah lama dah berbunyi, dah reput dah. Okey. Tapi you tak nampak, you tak Kita pernah nampak, pergi bawah. Betul. Apa salahnya kita pergi sekali-sekali kan kita take initiative tengok ada tak kebocoran. Ataupun kita cara lebih kurang lah. Sekali-kali start enjin, tekan, letak kaki kat exhaust tengok. Ada tak benda tu explode balik ke ataupun ada bocor lah di mana-mana. Itu menandakan ada kebocoran. Okey, sepatutnya kalau kita tutup exhaust tu, dia akan menendang balik lah. Dia akan menendang balik pasal pressure. Pressure kepada kita, Pressure. betul. Kalau tak ada apa-apa, maksudnya berlaku kemungkinan ada Kemungkinan kebocoran. ada bocor. Small leak dia panggil. Ya. Kalau big leak dah dengar dah. Ya. Dah dengar dia punya kebocoran tu. Okey. Okey. Baik, ini keadaan di bahagian luar lah Ya. yang boleh kita Ya. saksikan. Ya. Keadaan di dalam kereta tu apabila berlaku kebocoran untuk kita rasakan tu bagaimana, Cik Suami? Okey. Kata dalam Silakan. kenderaan katakan. Ya. Okey, apabila kita memandu ataupun buka aircon, ini dia panggilkan van. Maknanya dia punya sistem angin masuk daripada depan. Bila kita memandu, angin akan masuk. Kita nak guna angin apa? Nak guna angin aircon ke ataupun kita nak guna Mungkin Cik Suami boleh duduk dan tunjukkan terus. Okey. Lebih mudah macam tu. Okey, di sini kan Aha. semua kita ada sistem ni. Sistem ni sama ada kita tutup ataupun buka. Okey. Supaya dia punya air vent boleh masuk. Nak guna angin luar ke nak guna angin dalam. Okey. Ada setengah orang tu tak tutup. Ada setengah tu dia tutup untuk aircon saja. Okey. Kemungkinan untuk aircon saja. Betul kan? Betul. Jadi sendiri pun tahu dah kita nak buka ke kita nak tutup. Pasal apa? Dia ada piping aircon untuk masuk kepada kita. Dulu punya kereta dia punya aircon hanging, dan aircon kita ni bersorok, kita tak nampak. Ya, sekarang kita dah nampak. Dah nampak, aircon dah nampak. Jadi kita boleh rasa feeling dia punya bau. Okey. Kalau betul pasal automatically rasa berbeza dia punya campuran minyak kebakaran tadi tu boleh jadi masuk. Ya. Especially bila kita stationary. Stationary maksudnya tidak bergerak. Tidak bergerak. Tetapi enjin masih lagi Start lah. Okey. Start. Tapi kalau kita Kenapa berjalan, kalau tidak bergerak tu keadaannya agak membahaya? pasal asap itu dia tak pergi jauh. Pasal kita memandu, asap tu dia akan tinggal ke belakang. Okey. Itu yang sebenarnya. Kalau tidak bergerak dia akan Yes. berada bersama dengan kita sajalah, Ya. statik di Ya. situ. Ya, okey. Okey. So, apabila kita nak tidur dalam kereta ni, kita boleh turunkan cermin. Maknanya betul lah boleh turunkan cermin. Boleh turunkan cermin. Okey. Kemungkinan kita turun cermin sikit lah. Okey. Supaya tidak ada orang luar boleh. Ada luar boleh Ya. boleh ini. Ya. Okey, boleh itu. Jadi benda ni membantu kita. Tapi bagi smoker, bila dia bawa kereta, dia selalu turun cermin. Betul? Jadi angin tu selalu bertukar. Bertukar. Tapi orang yang tak smoker ni dia kalau akan boleh tutup je lah, ya. akan tutup terus je. Ya. Akan tutup terus. Ya. Okey, ada soalan daripada rakan kita di Facebook. Ini kerana topik ini sangat menarik daripada Puan Saliha Idris mengatakan bahawa kekerapan untuk kita memeriksa kenderaan, enjin bahagian bawah macam tadi ialah takkan tiap-tiap pagi Cik Suami kita nak tekan exhaust tu kan. Betul. Yang kalau ada exhaust 2 tu kena tekan 2 pula. Betul. Kekerapan tu bagaimana Cik Suami? Kekerapan ni macam kita buat ikut servis, maintenance servis. Itu macam mustahaknya ada buku maintenance. Jangan tak baca buku maintenance. Ya. Buku maintenance bagi tahu dia kata 4,000 km. That is the time. Okey. That time you check mana ada leak, mana ada apa. Pasal ketahanan tiap-tiap satu barang ni dia bukan lama. Okey. Exhaust, tayar, minyak, segala bendanya. Yang apa yang sebenarnya? Dia rosak yang tanpa kita ketahui. Ya. Okey, tanpa ketahui. Even rubber-rubber ini pun kadang-kadang dia tak boleh tahan lama. Jadi angin tu boleh masuk daripada sini, boleh jadi masuk daripada belakang. Ya. Betul tak? Betul. Okey. So, lagi satu, kemungkinan kita adakan satu gadget lah katakan. Okey. Okey, satu gadget tu apa? Benda ni dia bagus. Dia kena panas. Bila kena panas, dia kipas ni akan berjalan. Bila kipas ni berjalan, dia solar tau. Okey. Dia akan sedut benda yang ada kat dalam. Okey. Sedut sistem pengudaraan tersebut lah. Ya. Okey. Dan Jadi kemudian dia membantu kita Okey. daripada macam kita punya exhaust fan kat rumah. Macam dekat office. Yang kalau mau masak tu ada dia ambil dia asap ambil tu. asap tu keluar. Sama Okey. juga dengan kereta. Kereta Okey. kita boleh taruh, cara dia taruh. Dia senang je yang sebenarnya kalau kita nak ini. Cik Suami ada persoalan. Adakah kita boleh dapatkan peralatan ni? DIY.
DIY, okey. DIY. Boleh kita dapat lah. Boleh dapat. Oh, dan ni letak di mana? Okey. Okey. Kita letak belakang boleh, depan boleh. Okey. Kita cuma turunkan cermin sikit. Okey, kena buka kunci pula. Kena buka kunci. Tadi ada lagu Siti Nurhaliza kan? Itulah. Okey. Bila kita ini mungkin kena buka yang depan tak boleh Cik Suhaimi? boleh dah terbuka boleh, dah tu? boleh juga. Ya. Okey, kita buat luar depan ya. Ya. Okey, kita letak sini je. Kita Okey. sangkutkan dia. Sangkut saja je. Ya. Dan kalau nampak pun ada sistem pengudaran di sini. Dia akan berlaku secara automatik lah. Automatik. Kena sun, dia automatically dia akan sedut benda ni. Dia akan sedutkan benda-benda haba kat dalam. Ya, ini salah satu alternatif untuk membantu sekiranya berlaku kebocoran yang kita tak tahu. Bukan setakat itu saja. Minggu dulu saya pernah datang, ada budak tertinggal kat dalam. Betul. Jadi automatically apa jadi pada anak kita dah tentu benda tu akan keluar dan sebagainya. Dan akan membantu tak juga. Tak ada panas dan sophisticated. Wow. Okey, ini salah satu daripada alternatif yang sangat menarik juga diberitahu. Terima kasih banyak Cik Ahmad Suhaimi. Mungkin selepas ni akan kita bawakan lagi lebih banyak perkongsian. Tadi Hanif terpegang berus kat situ. Kenapa? Okey. Tip orang-orang tua, letak di situ, ikat tikus tak datang. Betul ini tip betul Betul. Ni, itu pasal. Patutlah saya nak tanya segan. Tikus selalunya bila letak kat rumah, tikus selalu masuk dalam kita, digigit wire semua habis. Betul. Jadi petua, ada orang tua beritahu saya, saya letak tikus, alhamdulillah tikus tak ada. Dia terjujuk hidung dia lari. Okey. Dia terpegang tadi, itu pasal saya bagi tahu. Betul. Sebab saya ingat nak tanya selepas ni je. Tak apa, terima kasih banyak Cik Ahmad Suhaimi, pakar pemanduan kita yang akan kita bawakan nanti. Ini saya kira satu perkongsian secara asas lah kepada semua. Yang pertama kita check terlebih dahulu bahagian exhaust di sini. Ada fire, ada wall di situ kan? Dan juga kita kadang-kadang kita boleh juga check di bahagian bawah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kami akan kita bawa nanti insya-Allah.